Okey, hari ni kita masuk bahagian definite integral. First sekali kita tengok simple formula macam mana nak jawab benda ni, kan? Okey, definite integral ni dia beza dengan yang sebelum ni, dia cuma ada nombor yang kat tepi ni. Bila ada nombor kat sini maksudnya kita akan dapat nilai, value dia, nilai akhir dia. Contoh soalan ni macam ni, kalau kamu tengok soalan macam ni. Punya pen ni habis dah buat dah ni. Kan? Okey kan, A integration x plus 3 x minus 3. Ini kita dah buat dah itu, belum kan? X. Dah buat dah? Belum. Belum. Kuasa 4 dx. Okey, bila kita dah buat integral, kita tak boleh buat lagi lah. Sebab apa, benda ni kita kena expand dulu. Kita kena expand dulu. Bila kita expand, benda ni masih lagi ada macam ni. Expand. Kita akan dapat kat sini integration 1 to expand benda ni, kamu akan dapat x squared minus 9. Okey. Cuma kat sini bila kamu per macam ni, kita masih tak boleh buat lagi. Kita masih belum boleh buat integration lagi. Sebab apa? Kita tak belajar formula dalam integration. Jadi kalau jumpa macam ni, kamu kena pecahkan dia pula. Pecahkan, dia akan jadi 1, 2, masih lagi ada kat sini. X kuasa 2 per X kuasa 4 tolak 9 per X kuasa 4. Dia kena buat satu-satu macam ni. Okey. Kemudian simplify. Simplify 1, 2 kat sini. 2 dengan 4 kita akan jadi tinggal X kuasa 2 tolak 4 negatif 2 tolak 9 X kuasa negatif 4. Macam ni kan. Sampai kat sini dah tinggal macam ni, baru kita boleh buat pengamiran dia kat situ kan. Okey, apa pengamiran dia? Macam biasalah pengamiran sebelum ni, tapi bila kita buat sekarang ni, yang sebelum ni kita belajar indefinite, dia ada C ni tak ada, dia terus jadi kotak macam ni tau. Kotak, kita kena buat kotak, kita akan kamirkan benda ni. Formula dia sama, tambah 1 turun bawah. X kuasa negatif 2 tambah 1 jadi negatif 1 turun bawah negatif 1. Tolak 9 X kuasa negatif 4 tambah 1 negatif 3, negatif 3 turun bawah. Dia sama macam minggu lepas. Bukan minggu lepas, hari apa Selasa. Nombor ni pula dia akan pergi ke belakang. Macam tu. Okey. Kat sini sebelum saya gantikan nombor masuk, saya akan simplify dulu benda ni, senang. Simplify, saya akan dapat kat sini negatif 1 per X. Okey, negatif dengan negatif akan jadi positif. 9 dengan 3 potong, kita boleh kecilkan jadi 3. Jadi kat sini kita akan dapat tambah 3 per X kuasa 3 1, 2. Okey, mula-mula ni sebab saya buat basic, jadi dia panjang sini kamu akan nampak kan. Okay, kemudian kita masukkan 2, gantikan ke dalam X ni. Negatif 1 per dengan 2 campur dengan 3 per dengan 2 kuasa 3 tolak dengan gantian 1. Substitution 1 dia. Kita akan dapat negatif 1 per 1 campur 3 per 1 kuasa 3. Okey. Kalau ada kalkulator kita boleh calculate. Tak nak calculate pakai kalkulator pun tak apa. Simple pun boleh kira benda ni kan. Okey. Kalau elok kita pakai kalkulator lah. Senang. Kita ambil kat situ. Negatif 1 per 2 campur dengan 3 per 8. 3 per 8. Negatif 1 per 8 tolak. Yang ni kita akan dapat negatif 1 campur dengan 3. Kita akan dapat 2. Jawapan akhir kita akan dapat negatif 1 per 8 tolak 2 sama dengan negatif 17 per 8. Ni dia panjang sikit sebab asal basic macam ni cerita dia.
Boleh Helmi? Jadi ingat balik Benda ni kamu dah belajar kan? Sikit kan? Itu. Dah. Ni hanya kita nak buat revision, ingat balik. Cuma soalan dia susah sikit lah. Dia tak macam soalan yang simple-simple. Dia walaupun contoh je, dia susah sikit. Tengok macam mana nak buat. Okay. Tapi kita boleh shortcut. Nanti kita tengok kat mana boleh shortcut. Basic saya tak shortcut lagi. Nanti saya shortcut. Okay. Okay. Semua dua tu lah B kan. Kita tengok B. Soalan dia integration 01. Bila kamu nampak macam ni, kamu tahu dah. Sebelum kita buat. Yang ni tak boleh integrate. Kita kena naikkan ke atas. Supaya mudah. Dia akan jadi 2x tambah 1 kuasa negatif 2 dx. Yang ini boleh integrate. Bila kita integrate dia akan dapat, tukarkan dia jadi kotak. Yang ini formula dia apa? Salin bracket. Salin bracket. Kemudian tambah 1. Turun bawah. Sama macam minggu depan. Hari Selasa itu. Kemudian tarik ni, perbezaan dia turun. Perbezaan dia tarik. Ni 2x tambah 1. Dia punya differentiation dia 2. Tutup balik. 0,1. Okay. Simplify dulu. Negatif 2. Jadi negatif lah kat atas. Negatif 1 per. Sebab ni nak turun. Kuasa negatif 1 nak turun ke bawah. Saya akan letak 2 kuasa dengan 2x tambah 1. 0,1. Okay. Yang ini kalau nak expand pun tak apa. Tak nak expand pun tak apa. Sebab kita nak substitute saja. Okay. Bila kita substitute, saya akan substitute 1 dulu. Masuk negatif 1 per 2. 2 campur 1. Okay. Tolak dengan substitute kosong. Negatif 1 per dengan 2. Kosong campur 1, 1. Dah settle. Okay. Sekarang yang ni kita akan dapat negatif 3, 6. Negatif 1 per 6. Negatif campur 1 per 2. Okay. Dapat kat sini. Berapa? 3. 1 per 3. Betul? Cuba check tengok. Betul. Betul okay. Boleh dia cuma yang ni je lah. Nak tunjukkan cerita dia. Ini yang dimaksudkan oleh definite integral. Nanti kita akan belajar dia punya rule pula sekejap lagi. Okay. Pergi sebelah. Nanti banyak latihan ni. Sepah. Okay. Example 6 kat sini kita akan tengok dia punya undang-undang, rule of apa ni kita panggil dia definite integral. Dia ada formula dia. Itu yang pertama. Tengok saya nak tulis kat mana sini lah. Yang ni dalam buku teks pun ada sebenarnya. Buku teks pun ada dia punya apa? Dia punya apa dia punya bukan rule lah, dia panggil apa? Nak bagi nama dia. Saya pun tak tahu nak bagi nama apa lah. Nama apa? Kalau kita panggil dia bolehlah letak rule dulu lah kan. Rule of definite integral. Saya letak dulu. Okay. Okay, nampak Okay, yang pertama sekali, kalau ada integration kita, nombor atas dengan nombor bawah ni sama.
Contoh sini A, sini pun A. And Fx. Kan? Jawapan kita akan jadi kosong. Kalau nombor dia sama, kosong. Itu yang pertama. B, nombor 2. Nombor 2 kat situ, integration. Kita ambil kat situ. And A, B, Fx. Ini maksudnya nombor. Kalau kita terbalikkan nombor tu, dia akan jadi, sifat dia akan jadi negatif. Negatif maksudnya, nombor depan ni terbalik. BA. Okay. Nombor 3, cerita dia pasal bila kita ada pemalar. Ada pemalar. Contoh kat sini, A, B, ada K, Fx. Okay. Kita boleh keluarkan K tu. Tak kisah apa pemalar dia. Kita boleh keluarkan K, A, B, Fx. Kita boleh keluarkan. Okay. Kemudian nombor 4, kita boleh buat dia punya, yang ni kita gabungan. Gabungan macam mana? Gabungan macam tu. Gabungan. Katakan kita buat sini A, C, Fx. AC ni maksudnya kita boleh buat sama dengan samiran A, B, Fx campur dengan BC, Fx. Sebab B dengan B ni kita anggap boleh potong mati. Tinggal AC sama dengan AC. Tapi syarat dia, fungsi dia mesti sama. Fx. Okay. Nombor 5 yang biasa kita akan gunakan di sini. Penggambaran and A, B, Fx jadi kotak. Campur dengan Gx. Ada 2 fungsi. Kita boleh pecah fungsi tu. Kita boleh expand benda ni. Dia akan jadi A, B, Fx campur dengan A, B, Gx. Ni dia punya hukum-hukum yang wajib kamu ketahui. 5 benda yang kamu wajib kena ketahui dalam nak jawab definite integral. Boleh? Sempat salin kan? Ambil tu, tengok. Ni dalam buku teks ada. Kalau kamu ambil dalam buku teks ada. Saya tak tahu muka surat berapa. Ada, jumpa? Ada? Dengan salin? Dah. Okey. Dah, kita boleh tengok lah. Suatu soalan macam mana. Nanti kalau lupa nanti kita tengok balik. Saya ada kat depan. Simpan sini. Okey. Tengok soalan. Contoh 6 kat sini. Dia bagi kat situ. Saya jelaskan bagi nampak. Senang. Tulis. 25 Fx dx sama dengan 8. Okey. Soalan dia minta apa? 23 Fx dx tolak dengan ni panggil 53 kotak Fx campur 4x dx. Okey, ini kat mana? Apa yang kita nak pakai? Formula mana kita nak pakai? Kita nak sesuaikan dengan soalan kita, nak pakai yang mana? Kita tengok. First sekali. Saya nampak kat sini first sekali ada kotak, nampak. Bila ada kotak maksudnya apa? Kamu boleh expand. Kotak kita pakai nombor 5. Kita boleh expand. Jadi kita boleh expand kat sini. Step seterusnya, yang ini jangan usik lah depan ni. Biar 23 Fx dx ni expand. Yang akan jadi tolak ni, dia akan jadi tolak masuk dia akan jadi tolak 53 Fx. Lepas tu tolak, dia macam expand bracket. Tolak 53 4x. Okey, sampai kat sini yang kita ada kat sini adalah 25. Dia bagi 23 ni 53 53. Jadi apa kita nampak? Dan kamu kena cap. Yang ini kamu tengok. Ni cerita dia 23, yang ini 53. Jadi kalau 3 ni duduk kat bawah, kita boleh sambung benda ni. Kan? Kita boleh pakai formula apa? Ni. Rantaian ni, rantaian. Kan? Rantaian maksudnya mesti tambah. Dan nombor atas dengan nombor bawah ni mesti sama. Itu kita boleh buat rantaian. Jadi kita tengok ini. Dia tolak. Jadi kita boleh tukar sebab tolak saja kalau kita tukar simbol
nombor ni akan bertukar terbalik. Jadi kat sini kita akan dapat, saya tukarkan, dia akan jadi yang depan ni tak berubah, 2, 3 fx. Tolak ni bila kita tukar jadi tambah, tukar simbol, nombor ni akan bertukar terbalik. 3, 5 fx. Tolak dengan yang ni jangan usik dia. Sebab fungsi dia tak sama. Macam tu. Jadi kita dah nampak dah. 2, 3, 3, 5. Ini boleh kita sambung dia. Akan menjadi 2, 5 fx. Dx tolak dengan 5, 3, 4x. Okey. Sampai kat sini. Untuk yang depan ni kita dah dapat sama, nampak? Jadi kita akan dapat kat sini apa? 8. Tolak. Untuk yang belakang ni guna kalkulator. Boleh kira guna kalkulator. Pengamiran ni. Kamu kalkulator kamu yang mana? Macam mana? Macam cikgu punya. Sama. Okey, sama tekan ni pengamiran ni, tekan pengamiran ni. Dia keluar tu, masuk je soalan dia. 4x. 4 alfa x, bawah dulu baru atas. Kalau bawah dia 5, 5 dulu. 5,3. Okey, tekan sama dengan terus, dia akan bagi jawapan kat situ, negatif 32. Masukkan saja. Jawapan akhir kita adalah 40. Selesai. Boleh? Ini kita panggil bila kita soalan kira nak gunakan undang-undang tadi, rule of definite integral. Boleh ni? Okey? Cikgu. Ya. Cikgu boleh terangkan yang bila dia nak potong tu balik tak? Yang warna merah tu. Yang mana? Yang mana? Yang ni? Bukan yang kat soalan tadi. Okey. Yang bila pakai rule yang keempat. Rule yang keempat. Oh, okey, okey. Yang sambung kan? Sambung. Okey, sambung dia macam ni cerita dia. Dia macam rantaian tau, macam chain. Macam chain Maksudnya kalau kita buat 1, 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus. Dia boleh buat banyak tau, tak kisah. 5. Contoh macam ni. Saya bagi macam ni nanti kita kurang Maksudnya 2 dengan 2 ni mati. 3 dengan 3 mati. 4 dengan 4 mati. Yang tinggal apa? 1, 5. Dia tengok nombor je. Nampak? Tapi dalam exam tak adalah banyak. Dia bagi sikit je. Contoh macam tadi. Kalau dia bagi kat situ, kita nampak 1, 2. Kan? Kalau kita tambahkan dengan, kalau bawah dia jadi 2, tak kisah nombor atas apa. Kalau atas ni bawah ni 2, sini 5 contoh. Kan? Jadi bila kita potong 2 dengan 2 ni, apa tinggal? 1, 5. Nampak? Okey? Cuma kadang-kadang dia trik. Macam tadi soalan tadi ni dia trik. Dia bagi apa? Dia bagi 1, 2. Lepas tu dia bagi tolak 3, 2. Contoh macam ni saya bagi contoh. Jadi kita nak potong ni tak boleh sebab dia tak sama. Tapi kamu nampak sama macam ni. Bila sama macam ni, kita kata kalau ni kat bawah kita boleh potong. Sebab tu kita pusing dulu. Bila kita pusing, tolak akan jadi tambah. So dia akan jadi 1, 2 tambah 2, 3. Baru kita boleh potong apa? 2 jumpa 2. Yang tinggal apa? 1, 3. Boleh faham? Tak boleh. Dia sebab apa kalau kita tulis macam ni je kita nampak. Tadi sebab kita ada gangguan macam ada fx ada banyak benda kan, tak nampak sangat. Okey? Jadi kamu kena faham cerita dia, yang kita nak kaitkan hanyalah nombor dekat integration ni saja. Okey, masuk Nanti kita jumpa lagi insya-Allah, boleh 2-3 kali jumpa soalan ni. Dah boleh praktik dah. Tengok. Nombor 7 Question 7. Kat sini tengok dia bagi apa? Dia bagi 2 benda tau. Dia bagi 2 benda. Yang pertama dia bagi 1, 4 fx
Kalau tak nak tulis dx pun tak apa sebab kita tengah jawab soalan ni pun sama dengan 3 kan. Saya tulis kat bawah bagi nampak jelas. Yang dia bagi satu lagi dia bagi 4 dengan 6. 4 dengan 6 fx sama dengan 7. Okey. Soalan minta apa? Soalan tanya kat kita, dia kata find the value of m. Find the value of m. If ni kita buat 1/6 ada kotak. Fx campur dengan mx kotak sama dengan 20. Kalau kita jumpa kotak mula-mula kita buat apa? Expand dulu. Kita expand. Bila kita expand kita akan dapat situ 1/6 fx plus 1/6 mx sama dengan 20. Depan belakang saya buat sama dengan lah. Sini je. Okey. Sampai kat sini, bila kamu tengok kat sini sebenarnya, kamu akan dapati bahawa ini 16 fx. Dia bagi 1446. Jadi kamu kena tangkap. 1446 kita boleh sambung. Guna yang tadi, kan? Nampak? 1446 kita boleh sambung. Apa jadi? Kalau kita sambungkan 14 fx campur dengan 46 fx, maka kita akan dapat, dia akan jadi 4 dengan 4 ni mati, yang tinggal 16 fx. Nampak? Itu kita nampak. Sebab kita nak pakai ni. Siapa 16 fx? 16 fx adalah hasil tambah 14 dengan 46. Siapa 14? 14 3 campur 46 7. Jadi sebenarnya 16 adalah 10 di situ. Daripada apa dia bagi. Okey? Baru substitute kat sini. Jadi kat sini ini adalah dapat 10 campur dengan kat sini M ni kita guna formula nombor 3, iaitu any constant kita boleh keluarkan. Any constant kita boleh keluarkan. Saya akan keluarkan M kat luar. Integration 1/6x equal to 20. Nampak? Yang ini kita boleh tekan kalkulator. Nampak? Integration x16. X16. X, 1, 6. 17.5. 17.5. Jadi saya akan tulis kat sini 10 tambah 17.5 M sama dengan 20. Jadi yang tinggal apa? Algebra saja, kan? Dapatlah jawapan kita 17.5 M sama dengan 10. M sama dengan 10 bahagi 17.5. Pecahan, kita ambil je 4/7. Boleh Mi? Kita tengok. Okey, dah faham yang ni kan? Dah. Cantik. Okey, kita teruskan Kita teruskan pergi example number 8 lah. Terus. Wait sikit. Okey. Nombor 8 kat sini pula. Kamu tengok. Dia lain sikit cerita ni. Dia bagi d dx. D dx. Okey. Yang ni saya nak bagi tahu kamu. Dia ada satu formula kan. Iaitu. Okey. Kalau dia macam ni tau. Kita panggil dia NT. NT. Maksudnya yang pertama integration adalah apa? NT derivative. Kan? Lawan kepada apa? Pembezaan. Dia macam plus, lawan dia minus. Darab, lawan dia bahagi. Okey, index. Lawan dia apa? Log. Kita dah pernah jumpa. Dia punya apa kalau sebelum ni? Square. Dia punya lawan dia apa? Square root. Nampak? Lawan dia. Lawan antara ni, dia saling
Cikgu dah tak nampak dah. Sambung dia. Jadi kat sini cerita dia, kalau integration dia jumpa dengan d dx. Yang ni maksudnya dia berlawanan antara satu sama lain. Dia mati. Dia mati sebenarnya. Nampak? Dia jumpa je mati. Macam tambah jumpa tolak, darab jumpa bahagi macam sebelum ni. Dia mati. Okey? Ini cerita dia. Sekarang kita tengok apa kaitan dia kat sini. Kita tengok yang ni. Bila kita jumpa soalan macam ni tadi, integration negatif 2 dengan 2 ada kotak x. Tolak fx kan? Jadi kamu ingat biasanya soalan bagi kotak tau. Nanti kalau dia bagi bracket juga, kamu jangan kata alamak cikgu bracket sama gak konsep dia. Cuma dia buat kotak ni bagi senang nampak lah. Kan? Jadi kita nampak macam ni, apa kita boleh buat? Kita expand. Guna formula tadi dulu. Bila kita expand kat sini, kita akan dapat integration negatif 2 2x kemudian minus integration negatif 2 fx. Okey. Yang tadi dia bagi nilai, yang ni tak bagi nilai. Nampak? Tapi dia bagi benda ni. Apa maksud benda ni? Okey, kat sini kita tengok. Bila dia bagi benda ni, dx x over x plus 1 sama dengan fx. Nampak? Yang kita nak apa? Integration fx. Jadi apa kita buat? Saya akan integrate kat sini. Bila saya letak integration sini, saya letak sini, maksudnya kamu akan nampak. Kan? Ni jumpa ni mati. Yang tinggal ni je. Nampak? Kan? Okey, sebab tu yang ini formula kita biasanya kita akan buat formula ni, nanti kita akan nak formula equation of the curve kita buat itu tu. Dia ada kaitan ni. Okey? Tapi benda ni ada nombor. Bila ada nombor, kita letak nombor belah sini akan ada nombor juga. Tapi nombor tu duduk kat kotak. Contoh macam ni. Integration negatif 2 fx. Maka belah sini dia akan jadi dekat box. Dekat kotak. Tak payah integrate. Jangan kau integrate pula nanti tak jadi cerita dia. Negatif 2. Macam tu. Sekarang apa maksud ni? Maksud ni adalah substitute. Itu maksud dia. Jadi kita pun substitute lah. Substitute 2 dulu. Kita akan dapat kat situ 2 per dengan 2 tambah 1. Tolak dengan masukkan negatif 2. Substitute negatif 2 ni. Over negatif 2 plus 1. Dapat yang ni yang kita nak ni. Jadi kita akan dapat 2 per 3. Jadi kita akan dapat berapa ni? Negatif 1. 2 minus 2. Jadi kita akan dapat kat sini 6 negatif 4 over 3. Betul? Betul ni? Tekan tak? Dia bentuk tekan. Teka je. Okey, betul. Negatif 4 over 3. Siapa yang ini? Yang ini adalah integration 2 negatif 2. Sekarang dah boleh ganti kat sini. Dapatlah nilai kita. Yang ini boleh tekan calculator. Yang belakang ni kita dah dapat nilai dia adalah minus negatif 4 over 3. Yang ini tekan calculator. Integration x, negatif 2, 2. Okey, ini dapat 0. Betul ke 0? Negatif 2, kita dapat 0. Betul? Jawapan kita akan dapat 4 over 3. Betul ke? 0. Betul. Boleh faham ni? Sini. Dia ada 2 part ni. 2 part. Jadi kita buat ni. Bila kita sampai sini, kita nak cari ni, kita pergi sebelah. Kita buat sub equation dulu.
dapat patah balik. Dia macam request. Sampai sini tak boleh request. Request pergi buat sebelah kejap. Kemudian masuk balik nilai. Okay. Tengok. Next. Oh, kita dah latihan dah. Habis. Contoh. Okay. Contoh dah habis. Kita masuk definite integral exercise. Okay. Jom kita boleh buat. Start balik. Sini. Nombor 25. Nombor 25 senang je. 25 calculate the value of integration 0 to yang ini x 1 minus x square. Okay. Yang ini kalau dalam integral kita tak ada formula. Bila kita tak ada formula, apa kita buat? Kita kena expand. Bila kita expand, kita akan buat sini kejap. Macam tadilah kita buat sub equation kejap, kita expand. Ini adalah x. Ni square kita dapat 1 minus 2x plus x square. Dan kita akan dapat x minus 2x squared plus x cube. Baru kita masuk balik dekat main equation kita. Jadi kita akan dapat kat situ integration 0 to x minus 2x squared plus x cube. Okay. Sekarang kita dah boleh buat integral pada kotak. Ini akan jadi x squared over 2x cube over 3 over 4. Tutup. Kosong. 2. Dan masukkan 2. Masukkan 2. Kita boleh congak 2 kuasa 2, 4. 4 bagi 2. Tolak 2. 2 kuasa 3, 8 per 3. Campur. 2 kuasa 4, 16 per 4. Tolak dengan kalau kosong masuk, kosong, kosong, kosong. Semua kosong saja. Dapat jawapan kita kat situ. Sini. Kita tekan kalkulator. Ini dia simplify. 2 campur 4, 6. 6 tolak 16 per 3. 2 per 3. Okay. Jawapan dia kamu boleh semak. Kita boleh integrate benda ni. Tekan kalkulator. Contoh, kalau nak tekan soalan ni pun tak apa. Saya tekan yang dah expand lah. Biasanya. Integration, masukkan alpha x minus 2 alpha x squared plus alpha x cube, 0,2 kat sini. Dia akan dapat 2/3. Betul. Nampak? Dia tak boleh salah. Okay? Boleh ni? Boleh. Cuba kamu try buat. Kamu cuba buat. Kamu cuba buat nombor 26. Nombor 26. Cuba dulu kejap.
Dah Dah azan dah. Dia azan jap tadi. Dapat? Dapat. 26 Ni. 4.5. Okey Kalau saya tulis Okey. pecahan tak pernah je. Kalau saya tulis pecahan. Boleh. Pecahan kamu boleh tulis dalam pecahan boleh, kamu boleh tulis dalam mix number pun boleh. 9/2 boleh, 4/1/2 pun boleh. Asalkan dia punya value dia sama. Okey. 27. 27 macam mula-mula kita buat tadi, dia kena expand. 27 kena expand dulu. 27 calculate -1 kat sini 4 tambah X. Okey, 4 tolak X per dengan X kuasa 4. Jadi kita kena settlekan benda ni dulu. Kita supaya tak banyak dalam kerja kita buat sub kat tepi ni. Jadi kat sini kita akan dapat ini 16 tolak X squared per X kuasa 4 per X kuasa 4. Jadi kita akan dapat sini 16 X kuasa -4 tolak X kuasa -2. Ini ringkas sikit. Kita contoh sikit. Terus kita tukar dia jadi -1, 1. Terus tulis yang tu je. 16 X kuasa -4 tolak X kuasa -2. Okey, dah boleh buat integrate dah, kan? Akan jadi 16 X kuasa -3 per -3 tolak X kuasa -1 per -1. -1 substitute masuk, tapi kalau nak substitute terus pun tak apa, kan? Kalau kamu nak bagi cantik dulu pun tak apa, tak ada masalah. Dia macam mana pun sama je jawapan dia. Cuma tambah-tambah 1 masuk tadi efek. Contoh kalau 1 masuk tadi efek dia kali 16 per -3 ini campur 1. Okey, tolak dengan -1 masuk. -1 masuk dia tanda, dia tukar tanda, dia akan jadi 16/3. Yang ini dia akan jadi -1. Dia tukar simbol je. 16 negatif, ini akan jadi -32. Apa ni? 32/3 campur 2. -26/3. Betul ke? Cek. Betul ke ni? Okey, sama. Betul dia. Ni dah tak boleh tekan kalkulator. Tak jadi. Kalkulator tak mampu kira. Okey. Ni lebih kurang -26/3. Ini nombor 27. Jadi step ni yang penting kamu kena tahu lah macam ni. Kalau macam ni apa nak kena buat, expand dulu kemudian bahagi, kan. Okey. 28 pun sama cerita dia. Tengok. Nombor 28. Situ. Integration -1 yang ini kita naik atas akan jadi 3 tolak X kuasa -2. Lebih kurang soalan tadi. Latihan saja. Kat sini kita terus buat, kita dah boleh integrate terus. Dia akan jadi 3 tolak X. -2 akan jadi -1. Turun bawah -1. Differentiate dalam ni akan -1 juga.
Negatif 1, 1. Okey. Jadi kita ganti kat sini, kita akan dapat ni 1 habislah. Yang tinggal apa? 1/3 tolak X. Negatif 1, 1. Substitute masuk. Masukkan 1 akan jadi 1/2. Okey. Tolak dengan masukkan negatif 1, dia akan jadi 1/4. Okey. Ini kita akan dapat 1/4. Habis. Ini senang aja. Okey. Yang penting tu kita nak masuk terus ni lepas ni. Iaitu kita nak masuk bahagian ni yang pengiraan ni semua. Start pada 29 sampai 32 ni kan. Okey. Pandu ni. Tengok nombor 29. Okey. Boleh buat ni? Boleh. Cuba dulu 29. Try Saya salin soalan. Okey, cuba kejap. Dapat ni? Okey. Try. Okey. Kan? Yang pertama, kita expand. Betul tak? Bila kita expand, kita akan dapat kat sini 1/3, 1/2 ni tak luar pun boleh. 1/2 fx. Okey, plus dengan ni 1/2 ni dua-dua orang dapat 1/2 juga. Kan? 138. Okey. Sampai kat sini yang ini dah senang dah. Dan terus kita dapat 1/2 kali dengan 4 campur dengan yang ini tekan kalkulator. Integration 813. 16 kan? Ini 1/2 1/12 tak? 1/2 16. Di jawapan kita akan dapat sama dengan 2 campur 8 10. Betul? Okey. Sama dapat sama tak? Dapat. Okey. Nombor 30 pula. 30. 30 kita bincang sama dia. Buat. Nanti kita bagi saya kau buat try pula.
Okay. Nombor 30 kat situ, dia bagi kat situ integration 14 fx sama dengan 10. Okay. Kemudian dia bagi pula 57 gx sama dengan 3. Soalan dia suruh cari kat situ. Kita kena cari integration 14 1/2 fx campur dengan 75 gx. Ni senang je. Kan? Yang ini senang, keluarkan saja. 1/2 integration 14 fx dalam kerja dia. Sini kita ada 57, dia bagi 75. Kita tukar simbol, tolak 57 gx. Kan? Kita dah boleh substitute 1/2 10 tolak dengan 3. Dapat jawapan 5 tolak 3 dapat 2. Simple je soalan dia. Okey. Boleh ni? Boleh. Okey. Kamu try pula. 31. Dx sama dengan 6. Soalan dia suruh cari 13 fx tolak dengan px sama dengan negatif 10. Soalan dia suruh cari the value of p. Sama macam tadi kita dah pernah buat soalan lebih kurang macam ni. Saya akan expand dulu. 13 fx tolak dengan kat sini 13 x. P ni buat keluar. Sama dengan negatif 10. Yang ini substitute 6 minus P. Yang ini tekan calculator. 13x. Empat sama dengan negatif 10. Kita akan dapat kat situ negatif 4P equal to negatif 16. Mati-mati. P equal to 4. Simple. Okay. Sebab ada contoh kita dah pernah buat tadi. Itu kita saya rasa macam senang sikit lah soalan dia. Okay. Tengok bahagian seterusnya. Nombor 33. Ini belakang ni dia susah sikit lah. Dia banyak benda je. Tak ada susah mana pun. Okay. Nombor 33, dia bagi 37 fx sama dengan 6. Okay. Kemudian dia kata find the value of h. If, dia bagi 34 fx campur dengan 47 kotak fx campur hx. Sama dengan 39. Soalan ni pun kita dah pernah buat. Untuk macam ni. Okay? Boleh buat ni? Okay. Try. Dapatkan H.
Dah siap je. Dah siap, okey. Okey. Dekat sini kotak expand kan. 3 4 fx campur dengan 4 7 fx campur dengan 4 7 x. H keluarkan sama dengan 39. Ni senang lah. Kalau kita nampak yang ni boleh link 4 dengan 4 ni. Ni dia akan jadi 37 fx campur dengan H 47x equal to 39. Kita boleh ambil kalkulator. 47 kan. 16.5. Jadi kat sini 6 campur 16.5x sama dengan 39. Kita akan dapat 16.5x sama dengan 33. Jadi x sama dengan x pula. Bukan x apa ni? H. Saya pula tertulis x. Dan H sama dengan 2. Okey. Dapat kan? Okey. Masuk seterusnya. Nombor 34. Boleh buat 34? Ingat lagi? Ingat. Okey, terus cuba. Siap begitu. Bincang terus. Okey. Ini kayak soalan ni kita boleh buat terus, integrate sini mati kan. Yang tinggal apa? Yang ini je. Betul? Jadi kesimpulan kita dapatlah. Integration gx is equal to x cube over x square minus 2. Kan? Okey. Dekat sini kalau kita ada nombor, kita letak nombor 1, 2. Sini pun kita letak nombor 1, 2. Substitute masuk. 2 masuk. 8 per dengan 4 tolak 2. Tolak dengan 1 masuk. 1 per 1 tolak 2. Okay, kita akan dapat kat sini 8 bahagi dengan 2, 4. Kan? Yang ini campur 1. Dapat 5. Sama? Kamu dapat apa? 5 juga? Sama? Dapat. Okey. Kan? Kita teruskan. Nombor 35. 35 saya tunjuk. Kita buat dulu. Sekejap. Nombor 35, ada K kat atas tu. Itu integration 1K 2x tolak 6 dx sama dengan negatif 3. Jadi kita kena buat integrate dulu kat sini. Kita akan dapat 2x kuasa 2 per 2 tolak 6x 1K sama dengan negatif 3. Ini boleh potong. Okey, sekarang kita dah boleh substitute. Kita tengok kita masuk K square tolak dengan 6K. Okey, betul. Tolak dengan masuk 1. Masuk 1 tolak dengan 6. Sama dengan negatif 3. Jadi kamu kena tengok dia akan jadi kuadratik. Iaitu K square minus 6K. Sini akan jadi 5 campur 3. 5, negatif 5, 5 campur 3, 8. Sama dengan 0. Sebab tu dia kata find the values, possible values of K. Kuadratik, kamu faktor lah, ambil kalkulator. Faktor macam biasa. Dapat jawapan kita. K equal to 4. K equal to 2. Boleh? Okay. Dia tukar jadi kuadratik. Topik lain. Okay. Nanti kita tengok partial. Dia ada partial question. Partial question dia dahsyat juga. Tengok. Nanti saya tunjuk. Boleh ni? Okay.
Tengok nombor 36 pula. 36. Saya naik atas sikit ya. Okay. Besar sikit ruang ni. 36 kat sini. Dia bagi 24 fx sama dengan 5. Kemudian dia bagi 46 fx sama dengan 8. Soalan, find the value of C. If, ni senang macam tadi. 26 ada 3 fx plus dengan cx equal to 45. Ni senang sikit lah. Okay. Cuma kat sini, kalau tengok betul, yang dia bagi kat sini adalah 2 6. Dia ada kait banyak benda. Bila kita pecahkan, sini akan jadi, expand akan jadi kat sini 3 2 6 fx plus dengan C, saya keluarkan C tu. 2 6 x equal to 45. Yang ini kita dah boleh dapat dah. Tekan kalkulator dah. (16) 16 ni kita dapat ni. Ini dah jadi 16C sama dengan 45. Yang ini belum selesai. Sebab 26. Dia bagi 2446. Tapi kita tahu 2446 kita boleh cantum. Kita boleh linkkan dia. Dia akan jadi kat sini 24 fx campur dengan 46 fx sama dengan 26 fx. Jadi 26 fx adalah 5 campur 8 sama dengan 13. Jadi kita dapat sini 13. Jadi kita dapat kat sini 39 campur 16C sama dengan 45. Jadi 16C sama dengan 45 tolak dengan 39, 6. Jadi C sama dengan 6/16, 3/8. Boleh ni? Okey. Tengok 36, 37. 37 dia lebih kurang macam soalan nombor 35. Lebih kurang soalan ni. Okey. 37 dibagi integration negatif 1k 2x tolak 1 sama dengan 4. Find the value of the constant k. Ini sama cerita dia. Kita buat kotak. Ini akan jadi 2x square over 2 minus dengan x negatif 1 k sama dengan 4. Okey, boleh potong. Kita boleh substitute. Kita akan dapat k square minus k tolak dengan masukkan negatif 1. Kita akan dapat 1 campur 1 sama dengan 4. Kuadratik kita akan jadi k kuasa 2 tolak k tolak 2 tolak 4 tolak 6. Yang tolak 6 bila kita faktor, kita akan dapat kat sini satu negatif 1 negatif 6. 3 dengan negatif 2. Tapi jawapan tak boleh ambil dua-dua sebab dia bagi syarat. Syarat kita K kita mesti greater than negatif 1. Jadi kita ambil jawapan ni, yang ini kita reject. Kita tulis. Boleh? Ni? Okey.
So bahagian seterusnya. Okay, next kita masuk terus sekarang ni. Kita masuk bahagian application. Application ada dua sebenarnya. Paling besar sekali application dalam integration ada dua saja, iaitu area and volume. And generated. Okay, dua ni. Area dengan volume. Okay. First kali kita tengok soalan ni. Kamu kena ingat cerita dia. Kalau untuk macam ni, gambaran macam ni, tengok gambaran ni, kita panggil dia area under the graph. Area under the graph ni dia macam ni bentuk dia. Kalau kita ada graph macam ni, saya ambil macam ni contoh. Okey, dia maksudnya area under the graph dia kawasan ni. 0 A, B, sini saya tambah C. Ni, ini dan ini. Nampak? Kawasan atas ni kita panggil dia akan dapat positive value bila kita integrate. Yang ini pun akan dapat positive value. Yang bawah ni kita akan dapat nilai dia akan dapat negatif. Kalau kamu nak dia suruh cari area, kamu kena tukarkan negatif ni kepada positif. Sebab area always positif. Tapi kalau dia nak value, dia negatif value dia. Okey? Di kat bawah. Sama juga kalau kita tengok ada setengah graf tu dia main kiri dan kanan. Kan? Kiri dan kanan. Yang ini untuk dy. Dy pula, sorry. Nak tulis dx, kita tulis dy. dx. Jadi kita integrate toward x axis. Toward axis. Kalau toward y axis, dia akan jadi macam ni. Sama. Saya tarik macam tu. Contoh. Macam ni. Dia akan jadi sini, sini dan sini. Cuma kat sini dia main kiri dan kanan pula. Yang kanan ni positif. Positif. Yang sebelah kiri ni sifat dia negatif. Kalau area kita kena letak tukar simbol. Sebab tu biasanya formula area kita lagi suka kita buat. Contoh saya ambil kalau contoh macam formula area. Area is equal to, kalau macam ni terhadap cy, dy kan. Kita akan letak modulus. Modulus kita tak payah fikir dah positif negatif. Dia memang akan jadi positif macam mana pun. Kan modulus integration A, B. Kalau terhadap dy, maksudnya sini x. Okay. Kalau terhadap dx, sini area is equal to modulus and integration A, B. Ini dx maksudnya sini y. Itu formula dia untuk area. Okay. Itu lebih kurang cerita dia. Area of shaded region P. Jadi bila kita nampak benda macam ni, equation ni, langkah pertama, sebenarnya equation ni dia dah faktorkan. Contoh kalau dia tak bagi nombor bawah ni. Dia tak bagi nombor bawah ni, maksudnya kita kena tahu. Yang ini 0 and 2. Kadang-kadang tak bagi tau. Kan? Jadi bila nak buat equation, kita elok kita expand dulu. Y sama dengan yang ini akan jadi 6x minus 3x squared. Kat atas ni kita buat. Okay. Find the area of shaded region P. Jadi saya akan buat A. Contoh jawapan A kita. Formula apa? Toward x axis. Kita buat toward x axis. Jadi area P. Formula dia integration from 0 to y dx. Ni saya tulis. Dalam exam tak tulis pun tak apa. Ni saya tulis. Kita masukkan sajalah. Integration 0 to. Siapa y kita? 6x. Minus 3x squared dx. Dah dapat area dia. Okay. Kalau kamu nak buat jalan kerja, kamu hanya perlu tunjukkan saja ni kotak integrate per 2 tolak 3x kuasa 3 per 3 kosong 6 ni potong. Okey, untuk jawapan yang substitute tak payah tunjuk ni. Kamu tekan kalkulator jawapan terus. Kita tak kira yang tadi, kita jalan kerja je.
sikit. Jadi untuk jawapan area kita terus tekan yang ini. Kita terus buat kan. Kita akan terus integrate yang ini. Jadi 6x minus 3 alpha x squared, 0, 2. Kita terus jawapan ni. Yang ini biar je. Terus tiba-tiba 4. Macam tu. Okay. Kalau Q pula macam mana? Bila Q duduk kat bawah. Bila dia duduk kat bawah, B ni, kita buat. Apa yang jatuh? Saya tertolak habis semua jatuh. Okay. B ni area Q. Bila dia duduk kat bawah, kita akan buat modulus supaya kita tahu sebab nanti akan dapat negatif bila kita guna kalkulator. Kan? Jadi kita letak modulus sebab apa? Area always positive. Tu je. Okay. Integration daripada 2 pergi 4. 2 pergi ke 4. Curve yang sama. 6x minus 3x squared. Okay. Macam tu je. Sebab dia duduk kat bawah. Dan jadi kita dah boleh buat benda yang sama. Salin sebiji semua. Integration pun sama dah ada. Salin aja dah. Benda dah ada. Jadi kita terus buat 3x squared minus x cube. Kita dah ringkaskan tadi dah. Siap. Jadi sini ada 2, 4. Modulus. Okay. Lepas tu kita tekan kalkulator. Benda ni semua dah ada. Nampak? Semua dah ada. Kita hanya pergi tukar nombor je. 2, 4. Kita akan dapat answer kita negative 20. Cuma modulus negative 20, answer kita akan jadi 20. Macam tu. Okay. Sebab tu kita dapat C. Area of whole shaded region. Maksudnya area P plus area Q. Dapat jawapan kita 4 plus 20 equal to 24. Dia simple je contoh dia. Boleh dia gunakan integration juga. Simple integration biasa je dia guna. Boleh Mi? Boleh. Okey. Terus di sebelah. Tengok contoh nombor 10 pula. Apa beza dia? Kan? The diagram kat sini, diagram show part of curve. Part of curve y squared equal to 4x plus 1 that intersect the straight line x3 at point Q. Okay. The straight line RQ is parallel to x axis. Okay. The coordinate of P, Q and R. Ini coordinate. Yang ini coordinate ni apa? Coordinate ni adalah 0. Kita mesti letak apa ni? Pintasan Y ni. Okay. 0, Y. Kat P. Saya letak kat situ kan. Okay. Dekat Q senang. Q kamu hanya perlu substitute je. Kan? Substitute X3 kat sini dapatlah Y dia kat situ. Kan? Jadi kat sini. Okay. Kat sini saya akan substitute. Jadi Y squared equal to 4. X kita 3 plus 1. Jadi kita akan dapat kat sini 16. Jadi Y equal to square root of 16, 4 balik. Kan? Jadi koordinat Q kita adalah 3, 4. Bila dapat kat sini 3, 4, dapat sini pula. Sini adalah apa? 0, 4. Sekarang yang ni pula kita ambilkan. Ni substitute apa? X0. Substitute X0. Jadi Y squared equal to 4. 0 plus 1. Kita akan dapat 4. Square root akan jadi Y equal to 2. Dekat sini koordinat P kita adalah 0, 2. Kita dapat koordinat semua kan. Okay. Area of shaded region. Macam mana kita nak buat area of shaded region kat sini. Okay. Sekarang kamu tengok betul-betul kan cerita dia. Kalau kamu tengok bentuk graf ni kan, dia kena tengok bentuk graf yang biasa kita buat.
Okay, kalau kamu tengok bentuk graf ni macam saya cerita tadi, biasanya kalau graf kita bentuk macam ni atau macam ni. Okay, biasanya area dia kita akan cari towards x-axis. Nampak? Tapi kalau graf kita macam ni atau macam ni, dia lebih mudah kita cari area dia towards y-axis. Kan? Tapi kalau macam ni kita tak tahu. Yang mana satu? Dia macam separuh pada ni. Boleh jadi separuh macam ni pula. Kita tengok dekat equation kita. Kita tengok dekat equation kita kan. Sebab apa? Dalam equation kita, kita tak nak ambil yang benda yang susah. Contoh, kalau saya ambil formula kita, area ada dua. Sama dengan integration y dx atau integration x dy. Nampak? Kalau kita buat terhadap x-axis, saya akan ambil y. Saya tak ada y. Yang saya ada y square. Nampak? Jadi saya tak akan ambil sebab dia akan jadi square root nanti. Jadi saya akan guna apa? Kalau macam ni. Yang terbaik kita akan guna yang ni. Sebab x ada. Kita boleh dapatkan x. Itu cara kita buat pilihan kita. Okay? Jadi kat sini, saya pilih apa? Saya pilih formula ni. Second formula. Jadi saya akan dapatkan x dulu. Jadi y square equal to 4x plus 1. Jadi saya akan dapat kat sini y square over 4 equal to x plus 1. Jadi x equal to y square over 4 minus 1. Ada x. Nampak? Jadi senang kita nak buat. Kan? Tujuan dia tu je. Jadi area kita, shaded region kita ni, kita terus ambil toward y-axis. Bila toward y-axis, kita ke situ. Bila ke situ, direct kita akan dapat apa? Positif untuk area dia. Jadi area shaded region, area is equal to, bila y-axis, koordinat kita kena ambil koordinat y. Jangan ambil koordinat x, koordinat y. Maksudnya, daripada 2 pergi ke 4. X dy. Macam tu. Siapa x kita? Masukkan 2, 4 y square over 4 minus 1. Dah boleh buat dah. Kan? Sama dengan yang ini akan jadi y cube over 3 turun bawah jumpa 12 tolak dengan y. 2, 4. Kalau kamu nak substitute pun boleh. Kalau kamu tak nak substitute, kamu tekan calculator. Cuma bila kita tekan calculator, calculator kita dia kata dia tak tahu y, dia tahu x je. Kita hanya perlu tukar huruf ni je. Kan? Jadi saya akan buat kat calculator saya akan buat kat situ x square. X square over 4. Ini soalan ni kan. Minus 1. Comma 2, 4. Kita akan dapat jawapan kat situ 8/3. Kan? Okay, kalau kita substitute, sama tak jawapan? Kita boleh test. Sama tak jawapan? Kita boleh substitute. Okay, kalau kamu substitute, kamu boleh test nantilah. Tengok jawapan. Kalau nak test jawapan, senang je. Kita boleh guna kalkulator juga. Contoh saya nak substitute. 4 kuasa 3 per 12. Tolak dengan 4. Tolak dengan 2 kuasa 3 per 12. Tolak dengan 2. Okey. Ini kita boleh guna. Pakai kalkulator sama kat cerita. 64 per 12. Tolak 4. Apa? 4 per 3. Tolak 8 per 12. Tolak 2. Dapat 8 per 3. Sama. Kan? Okey? Boleh, Mi? Okey? Cuma kena jangan silap pilih formula mana nak pakai. Nak pakai paksi X ke paksi Y. Kalau kamu buat paksi X tiba-tiba kamu rasa susah. Maksudnya tukarlah. Macam tu je. Okey? Terus pergi dekat
Example number 11. Tengok contoh. Okay. Kat sini pula dia lain sikit. Dia bagi macam ni. Okay. Diagram show the curve. Ada curve satu, ada straight line. Ada dua equation kat sini kan. Okay, soalan dia kata apa? Find coordinate of point P and Q. Kat sini kita panggil dia intersection. Intersection point. Titik persilangan. Intersection. Intersection point maksudnya kena buat apa? Simultaneous equation. Intersection point. Kita kena buat apa? Simultaneous equation. Simultaneous equation. Simple simultaneous equation. Contoh macam ni, substitute je lah. Kita akan dapat kat sini x squared minus 4x plus 7. Okay. Gantikan y kita equal to 7 minus x. Dia akan jadi x squared minus 4 plus 1 minus 3x. 7 minus 7 habis. Dekat sini kita akan dapat x equal to 0 and x equal to 3. Dapat 2. Okay. Tapi sebab dia nak koordinat, kita masukkan y dia. Kalau kosong jangan masuk kat susah, masuk yang senang. Y sama dengan 7 tolak kosong, 7. Di sini y 7 tolak 3, 4. Jadi koordinat kita yang ini koordinat P 0, 7. Ini koordinat Q 3, 4. Dapat dua-dua. Okey, dapat kita dah boleh buat ni. Tit. Kat sini adalah 3. Okey. Koordinat Q kita 3, 4. Area of shaded region. Yang ni yang tadi, yang saya ajar kamu tadi kan. Kalau kamu tengok, kalau macam tu curve dia, yang terbaik kita akan ambil toward x-axis. Bila toward x-axis macam ni, macam mana nak dapat? Kamu kena tengok. Nak dapat kawasan ni, kita kena ambil idea dia, area of shaded region sama dengan, saya akan ambil semua ni, bentuk dia, kamu tengok bentuk dia, trapezium. Minus dengan yang ni. Kita panggil dia area under the graph. Saya lukis bentuk dia, dia kurang. Macam tu. Ini kaedah apa? Kaedah pengiraan biasa. Dia ada lagi boleh buat equation. Equation nanti saya tulis equation. Kita buat ni dulu. Ini idea dia. Yang ini kita guna integration. Yang ini kita guna formula trapezium. Ini kita guna geometri. Okey. Contoh soalannya. Yang ni apa tadi? Lupa pula. 07 Sekarang yang ini trapezium. Apa formula kita, apa yang kita perlu untuk buat area of trapezium? Kita perlu tinggi dia, ini 7. Sini tinggi dia 4. Lebar dia kat sini 3. Untuk integration pula nak dapat ni, kita perlukan daripada mana ke mana, paksi mana. Tadi kita dapat kesimpulan kita, paksi X. Jadi kita ambil 0, 3. Kalau paksi X, apa equation kita? Equation kita adalah integration Y dx. Jadi saya perlukan ada Y. Ada tak Y? Ada, cantik. Terus. Jadi jawapan kita untuk area shaded region, saya boleh ambil sama dengan 1/2 trapezium 7 campur 4 kali dengan 3. Okey. Tolak dengan integration 03Y kita. X square minus 4x plus 7. Macam tu. Okey. Jadi kita boleh tekan kalkulator. 7 campur 4, 11. 33/2. Okey. Jadi kita akan dapat kat sini 16.5 tolak. Yang ini boleh tekan kalkulator. Integration kita. X square minus 4x plus 7 12. Dapatlah jawapan kita, area of shaded region kita sama dengan 4.5. Boleh faham ni?
Macam mana? Okey. Tengok kejap. Cikgu, Ya, okey. kalau intersection point, Okey. kalau nak cari dia kena pakai simultaneous equation. Simultaneous equation. Kita buat simultaneous equation antara dua equation yang terlibat. Boleh? Boleh. Okey. Yang ni faham kan? Yang ni? Faham? Okey. Okey. Ni ada saya cerita dia, ini kaedah geometri. Maksudnya saya ambil trapezium tolak ni. Satu lagi kaedah, kita boleh gunakan kaedah dua-dua integration. Dua-dua integration. Dua-dua integration dia macam ni. Sama juga. Area of shaded region sama dengan kita ambil integration Y yang ini, yang atas. Yang ni siapa atas? Yang ni duduk atas. Garisan ni duduk atas. Curve duduk bawah. Jadi kita guna formula dia integration atas tolak bawah. Formula kita. Boleh guna tak? Sama. Nanti tengok jawapan dia. Jadi integration apa? Integration dia, sebab dia kongsi tempat yang sama. 0 dan 3 tempat yang sama. 0 dan 3 sama. Siapa duduk atas? 7 minus X. Tu kat atas. Siapa duduk bawah? Tolak. Bawah kita siapa? Yang ini. X square minus 4X plus 7. Ini semua ni. Okey. Jadi kita gunakan teknik apa ni? Kita guna teknik formula yang kita pakai integration AB fx minus gx. Itu apa? Tolak. Jadi kita akan dapat kat sini integration 03 7 tolak 7 habis. 7 habis. Okey, jadi yang tinggal negatif x cube tolak x campur 4. Jadi akan jadi plus 3x. Macam tu. Kan? Bila kita tekan calculator. Tapi kalau macam ni kita tunjuk sikit lah. Kita boleh buat integration sikit lah. Negatif x for plus 3x square over 2, 0, 3. Tekan yang atas juga. Integration negatif x cube plus 3x equation saya salah. Kemudian koma 0,3. Dapat 33 ya. Negatif. Tu dapat pelik jawapan. Dapat lain Betul ke saya buat ni? Square. Aduh. Patut lain jawapan. Sorry. Saya tak pasal. Ni square. Square. Jadi sini akan jadi cube 3. Baru betul. Okey. Tapi lepas tu saya suka yang ni. Saya suka yang ni. Yang ni boleh buat tak? Kadang-kadang equation kita ni dia salah ke tekan-tekan habis salah lagi. Kan? Saya lagi suka teknik menggunakan teknik geometri. Kan? Siapa tolak siapa. Okey. Dua-dua boleh pakai sebenarnya. Okey. Tengok nombor 12. Nombor 12 kat sini. Ini kalau kau tengok pun tahu ni.
Nampak? Calculate area of shaded region. Yang ini kita kena buat apa? Yang ini saya letak area of A, ini area of B. Jadi total semua kita kena cari area A plus area B. Dan area B kita tahu kat bawah, maksudnya dia akan jadi negatif ni. Jadi saya kena letak area B, kena letak modulus kat situ. Itu idea kita mula-mula. Bila nampak gambar macam ni, macam tu. Okay? Dia senang apa? Tak payah buat simultaneous equation. Cuma equation dia ni, sebab nak buat integration, kita kena expand dulu. Okay? Kita expand kat sini. Negative 2. Sini x squared minus 4x plus 3. Kita akan dapat negative 2x squared plus 8x minus 6. Expand dulu. Yang ini pun expand juga. Y equal to x squared minus 4x plus 3. Okay? Boleh? Sampai kat sini, ada dua. Satu graf negatif, satu graf positif. Okay, area A. Saya akan kira area A dulu. Area A sama dengan, kita pakai integration daripada 1 ke 3. Equation kita yang ni atas. Yang ni. Okay, ni kan. Negatif 2x squared plus 8x minus 6. Kan? Kita tunjukkan yang kita boleh buat integration. Lepas tu, negatif 2x cube over 3 plus 8x squared over 2 minus 6x 1, 3. Jadi jawapan kita tak pakai yang ni. Pakai yang ni. Integration negatif 2 x squared plus 8x minus 6, 13. Lapan per 3. Dapat seorang A. Okay. Masa kita buat B pula, area B, kita letak modulus. Sebab kita tahu B kita akan bagi sifat negatif. Integration 1, 3 juga yang ini. Tutup balik. Situ. Kotak. X kuasa 3 per 3 tolak 4x kuasa 2 per 2 campur 3x. Okay, daripada 1, 3. Tekan kalkulator. Negatif 4 per 3. Sebab ada modulus, tukar jadi 4 per 3. Jadi, soalan ni apa? Calculate area of shaded region. Jadi jawapan kita area of shaded region sama dengan area A campur B 8 per 3 campur dengan 4 per 3 sama dengan 12 per 3 4. Habis. Boleh ni? Kan? Ini simple-simple je tengok. Basic-basic dia macam mana. Nak ambil kat mana. Kita tengok, bila kita tengok pasir dia baru faham betul-betul buat macam mana. Boleh? Boleh. Okay. X. Nombor 13. Nombor 13 ni agak senang. Cuma kamu tengok walaupun dia ada dua kawasan. Nampak? Dua kawasan berbeza. Tapi benda ni, dua kawasan ni dia bersambung saja. Sebab ni, curve ni, dia touch saja kat sini. Dia bersambung. Dan ini positif, ini pun positif. Dia continuous.
Bila dia continuous, kita tak payah buat dua bahagian. Kita boleh buat terus saja 0/3. Sama jawapan. Untuk kalau kamu jumpa macam ni lah. Kan? Tapi kalau dia ada tak continuous, tak boleh. Dia kena buat asing-asing. Macam ni kena boleh buat terus. Iaitu area kat sini. Ini bukan area, dia nak apa? Oh, dia dah masuk volume. Masih baik kan? Saya nak jawab area je. Kan? Masuk volume dah. Okey. Kan? Volume, formula volume dulu. Formula volume. Volume kat sini sama dengan step dia. Yang pertama kita tengok soalan dia. Dia kata 360 x-axis. Bila x-axis, kita buat apa? Kita pergi tulis dx dulu. Bila dx, sebelah sini kalau untuk volume, formula dia mesti y square. Integration ada pi. Daripada mana? A pergi B. Kalau dia kata y-axis, dy. Kan? Kalau y-axis, dy. Kalau dy maksudnya sini akan jadi apa? X square. Yang lain sama. Okay? Macam soalan ni, macam saya kata, ini dia boleh generate terus. Kita boleh buat serentak, tak ada masalah. Kan? Boleh generate terus kan? Okay. Tapi kalau volume, kalau kamu nak selamat, boleh buat 2 kali pun tak apa. Volume ni campur volume ni, boleh juga. Tapi kita, bila sebab dia continuous, kita buat terus. Okay, kita akan dapat kat sini, saya akan buat volume dia adalah pi integration daripada 0 pergi 3 terus, nampak? Kan? Y square. Okay? Mana y square? Kita ada y. Kita nak y square. Kita squarekan dua-dua belah. Bila kita square sini, dia akan jadi kat sini apa? X minus 2 power by 4. Macam tu. Okay? Dapat volume dia. Pi jangan usik, biar aja pi. Buat kotak. Bila buat kotak, yang ini integration kita apa? Salin bracket tambah 1 turun bawah. Differentiate 1 tak payah turun. Kan? Okay. 0,3. Siap. Jawapan kamu, pi kat belakang. Kira yang ni je. Okay. Boleh pakai kalkulator dah. Cuma, bila kita pakai kalkulator soalan macam ni, integrate, sebab bracket kita ada power kita yang besar, kita kena tekan bracket lagi sekali. Bracket yang kedua. Baru kita masuk X minus 2 power by 4. Macam tu. Yang ni Okay. Koma 03. Lama betul dia kira. Sempat lah katakan. Made in mana kalkulator? Okey, keluar. 6.6. Boleh ni? Itu volume. Okey, boleh. Masuk next. Okey. Cikgu. Ya, ya. Ada. Boleh Okey. Ni kita masuk example satu lagi, example 14. Sini. Okey, kat sini kita tengok dia kata the diagram show part of the curve. Dia ada curve ni, equation dia, and straight line y equal to k if the volume of solid generated when the shaded region is revolved through 360 degree about y axis. Ini formula keluar dulu. Volume y axis. Kan? Bila volume y axis, volume sama dengan dy. Bila dy, sini akan jadi x square. Integration pi.
AB. Itu formula tu kita keluar dulu. Okay. Kemudian kita dah boleh substitute lah cerita dia. Soalan dia, find the value of K. Kita buat kan. Yang ni, soalan macam ni, dia trick sebab apa? Kita buat pakai kalkulator banyak. Dia tak nak bagi pakai kalkulator, dia bagi soalan macam ni. Cari K. Kita terpaksa buat macam biasa. Okay. Jadi volume kita, pi, integration, daripada mana? Daripada kita kena cari point ni dengan point ni. Sebab apa? Y axis. Kan? Jadi point ni siapa? Kita kena buat masukkan. Ini koordinat kita bila X kosong. Kan? Bila X kosong, berapa Y? Bila X kosong, berapa Y? Maksudnya, kita boleh buat equation kejap. Sini, kosong, negatif, square root, Y minus 4. Okay. Negatif pindah sebelah, kosong juga. Square root pindah sebelah, kosong juga. 4 pindah sebelah, Y equal to 4. Jadi sini, 4. Sini, K. Jadi integration kita from 4 pergi ke K. Okay. Kemudian X square. Kita kena squarekan dua-dua belah. Square sini, square sini. Jadi kita akan dapat kat sini, negatif bila kita square pun mati. Square root bila kita square pun mati. Yang tinggal apa? X square is equal to Y minus 4. Ni saja. dy. Okay? Boleh? Sampai sini je kita dah boleh buat dah. Terus sama dengan berapa volume dia bagi? 2 pi. Kita boleh potong pi, potong pi. Kat situ. Okay? Tinggal ni. Jadi kita boleh buat integration macam tadi lah. Kotak y square over 2 minus 4y kat situ. Kan? 4k equal to 2. Substitute masuk k. Jadi kini akan dapat k square over 2 minus 4k. Yang mula-mula kita buat tadi kan. Okay. Ada masuk minus dengan 4. 16 divide by 2 minus 4 equal to 2. Okay. Sini kita akan dapat k square over 2 minus 4k. Nombor banyak. Nombor kita tekan kalkulator lah nombor. 8 tolak 16 negatif 8 negatif 8. 6. Betul 8 tolak 16 negatif 8. Negatif jumpa negatif positif 8 tolak 2 maksudnya 6. Sama dengan kosong. Dah boleh factorize. 1/2 negatif 4 6. 6 dan 2. Okey, dapat dua jawapan. Kita tengoklah mana logik. Kan? Sini 4, takkan sini 2 pula. Semestilah K dia 6. Jadi kita buat apa? Yang ini kita ambil jawapan kita answer, yang ini kita reject. Boleh ni? Boleh. Okey. Kita tengok lagi. Example 15. Tengok example 15. Okay. Diagram show the curve y equal to 4 minus x square. The coordinate of point P and Q. Dia bagi ni best dia bagi ni. Kalau tak bagi kena buat pula nanti. Kan? Calculate the volume of solid generated when the shaded region is revolved through y-axis. Nampak? Yang ni problem sikit. Sebab dia nak buat y-axis. Okay. Bila kita nak buat y-axis, kalau macam ni kita tengok. Kalau y-axis, kita ada dua bahagian sebenarnya. Yang mana? Yang ini kena pergi kat sini. Baru nampak. Jadi kita kena buat dua bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Sebab kalau bahagian B kita buat terus, dia akan ambil semua sekali. Jadi kita kena buat ni dan ni, dua bahagian. Untuk bahagian A, volume A.
Okay, volume A kita buat pada mana? Yang ini dia bagi semua koordinat. Jadi formula kita apa? dy x squared integration a b pi. Okay, siapa kita masuk? A maksudnya ni daripada 3 sini 4. Kita ambil y 3 pergi ke 4. X square. Ada tak X square? Ada. X square dapatkan X square. Jadi kita tukar tempat. X square sama dengan 4 tolak Y. Ni tukar je. Pergi. Tukar. Masukkan. 4 tolak Y. dy. Kita akan dapat volume A. Selesaikan ni. Dapat volume A. Okay. Untuk kita buat satu lagi. Volume kita akan pakai volume B pula. Volume B. Ni saya buat jauh sikit ni. Volume B. Saya akan ambil formula sama. Pi integration AB X square dy juga. Sama. Cuma kat sini kamu tengok betul. Kita ambil daripada 0 pergi 3. Apa X square kita? Tengok. Yang ni equation kita mana? Kamu tengok betul-betul. Equation kita adalah X equal to 1. Ni equation kita. Garis ni. X equal to 1. Jadi kat sini maksudnya kita masuk je. X square. X square maksudnya apa? 1. Nampak? Dy. Dapatlah volume kita total nanti. Jadi saya akan ambil kat sini. Kita buat equation. 4y. Y square over 2. 3, 4. Pi. Saya tak kira lah. Itu pakai tekan kalkulator senang. Integration 4 tolak x. Koma 3, 4. 1/2. Yang atas kecil je. Yang bawah pula. Yang bawah pun senang juga kita buat. Yang ini kita akan dapat. Ini senang. Darab je lah. 3 pi. Tapi tak apa. Setuju. 1, 0,3. Dia lagi besar lah. Kan? Jadi kita akan dapatlah total volume kita. Volume sama dengan 1/2 pi campur dengan 3 pi. Dapatlah jawapan kita 3.5 pi. Boleh faham ni? Boleh. Okay. Boleh kita habiskan satu lagi. Ada satu lagi je. Nanti kita boleh masuk. Saya boleh bagi handout baru. Okay. Nombor 16 kat sini. Diagram show part of the curve y square equal to x. Ini senang. Dia bagi intercept senang. Kalau tak bagi intercept kena cari kan. Calculate the volume of solid generated when the shaded region is revolved through x-axis. Bila x-axis kita tengok sini. Jadi kita kena buat ni. Ting, 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 ting. Letak 2. Okay. Jadi apa idea kita? Idea kita kena ambil volume semua tolak volume segitiga ni. Nampak? Volume semua. Jadi saya akan ambil volume A. Volume A saya akan ambil gambar dia macam ni lebih kurang. Ni semua ni. Volume B. Segitiga tu asal dia. Rotate. Ni teknik gambar ni. Saya suka teknik gambar. Saya akan buat 0 pergi ke 2. Okay. Equation kita apa? Formula kita untuk volume toward X. Volume sama dengan dx. Y square. Integrate AB pi. Jadi kita kena ada Y square. Yang ini senang. Y square dah ada. Yang ini Y square kita sama dengan 2X. Untuk yang ini, Y square kita sama dengan 2x minus 2 square. Masukkan. Siap. Macam tu je. Okay.
Jadi untuk volume A sama dengan pi integration 02 2x dx. Dah boleh siap. Kotak 2x kuasa 2 per 2 02 pi. Yang ni boleh congak lah. Kan? Ia akan dapat 4 pi. Okey, masukkan ni boleh congak. Okey, volume B. Volume B sama dengan ada setengah pelajar aku pakai kod boleh tak formula kod? Boleh. Tapi tak payah, kita ada equation. Kita ada calculator lagi. Kalau nak pakai kod pun boleh sebab bila kita rotate ni dia akan jadi bentuk kon. Nampak? Kan? Okey. Kat sini volume B kita, saya akan ambil formula kita pi integration daripada berapa ni saya tak tulis. 1 2. Okay, 2x minus 2 square. Jadi kita boleh buat pi kotak kita adalah 2x minus 2 kuasa 3 per 3 tarik turun 2. 1, 2. Dapat jawapan. Tapi kita tekan kalkulator yang atas. Dia tekan ni. Kurungan lagi sekali. Square. Per 3 pi. Okay. Ini total volume. Sama dengan apa idea kita? Semua tolak. Sebab dia nak ni je. Semua tolak ni. Jadi kita akan ambil yang 4 pi tolak dengan 4 per 3 pi. Okey. Dapatlah 8 per 3 pi. Boleh ni? Okey. Cuma saya nak tunjuk kat sini yang inilah. Yang segitiga ni kalau kita pakai formula cone. Apa volume of cone? Volume of cone formula kita 1/3 pi r square h. Jadi 1/3 pi radius kita ini radius. Ini radius kita. Radius kita berapa? 2. Senang tak? Tinggi kita ni 1. Dapat jawapan sama nampak? Sama. Boleh pakai cone. Kita pakai teknik geometri. Boleh. Sebab tu saya kaedah saya lukis. Nak pakai cone boleh. Nak pakai direct boleh. Suka hati. Jawapan akan dapat jawapan yang sama. Okey, Mi? Boleh?